لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Kan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa Surau, para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama hadir untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat, yang mana insya-Allah di antara waktu sementara kita menunggu waktu solat masuk, mungkin kita boleh berkongsi sedikit sebanyak. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada tengah hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis sahih. Hadis ini Nabi SAW memberikan pesan kepada kita umat Nabi yang membaca hadis ini. Di dalam hadis ini mengandungi 3 unsur yang sangat penting dalam agama kita. Hatta sehingga setengah para ulama mengatakan hadis ini, sesiapa yang berpegang kepada hadis ini maka dia telah seolah-olah berpegang kepada seluruh agama kita, kerana dia sangat-sangat penting dan merangkumi 3 perkara pokok yang mungkin kita akan kupas satu persatu insya-Allah pada masa yang berbaki ini. Saya bahagikan hadis ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Nabi sebut ittaqillah haitsu ma kunta, yang bermaksud bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Kemudian Nabi teruskan sabdanya dengan Nabi sebut wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala maksiat, kesalahan, dosa yang kita lakukan itu dengan perkara yang baik, kerana perkara yang baik, amal ketaatan itu akan menghapuskan segala maksiat dan dosa yang telah dilakukan. Bahagian yang ketiga, Nabi sebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 perkara, kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Pertamanya, Nabi sebut pada permulaan hadis ini mengenai satu sifat yang sangat penting yang kita semua sering mendengarnya, terutamanya orang Islam yang lelaki ni yang pergi sembahyang Jumaat. Nak mula khutbah memang akan disebut wasiat dan peringatan, dan tiada peringatan dan wasiat yang lebih bernilai dalam agama kita melainkan wasiat seperti ini, iaitu wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam khutbah pertama yang disebut apa sahaja yang berlaku, apa isu yang nak diceritakan dalam khutbah itu, tak kisahlah tentang apa sekalipun, maka sebelum menceritakan mengenai perkara tersebut, khatib akan menyebut tentang wasiat ini, iaitu supaya kita bertakwa kepada Allah SWT. Malah kita semua orang yang mendengar khutbah tu dah hafal lah skrip depan tu. Khatib ingin berpesan supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bezanya ikut negeri sikit lah, 1-2 perkataan beza, tapi isi dia sama, iaitu wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah. Tapi dalam hadis ini dia ada beza sikit, iaitu Nabi sebut dekat belakang tu haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada. Kerana sifat takwa dengan orang Islam ini, dia saling melazimi di antara satu sama lain. Macam mana kita memerlukan oksigen dan udara untuk hidup, begitulah juga kita memerlukan takwa untuk kita bertemu Allah nanti. Walau di mana sahaja kita berada, begitulah juga kita bernafas.
walau di mana sahaja kita berada, walau apapun keadaan kita, kita kena bernafas untuk kita hidup. Begitulah juga kita dengan takwa, sifat takwa itu, di mana sahaja kita berada, apa sahaja keadaan kita seketika itu, maka takwa perlu ada dalam diri kita. Itu mesti ada kerana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Takwa itu apa? Secara mudahnya atau bahasa mudahnya adalah kita buat benda yang Allah suruh, kita tinggalkan benda yang Allah larang. Itulah takwa. Maksudnya kita menjalani kehidupan kita ini sebagai hamba Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu bahasa simpelnya berkenaan dengan takwa. Kita menjalani kehidupan atas muka bumi ini seperti yang dikehendaki oleh Allah. Allah ciptakan kita sebagai hamba, maka Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk jadi hamba. Maka macam mana nak jadi hamba? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran, Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi boleh tunjukkan kita macam mana cara nak jadi hamba yang betul. Sebab itu antara hikmah yang sangat besar kenapa Rasulullah itu daripada kalangan manusia, kerana manusia itu sifatnya hamba kepada Tuhan. Innama ana abdun wa rasul. Nabi sebut aku ni hamba dan juga aku ni adalah rasul. Maka kita sebagai orang yang nak mengimplementasikan apa yang Quran sebut, jadi hamba itu macam mana? Allah SWT utuskan Rasul. Rasul kata ini macam ini cara nak jadi hamba Allah yang betul. Sebab itu kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW kata takwa itu di mana sahaja kamu berada, walau apa sahaja keadaan kamu ketika itu. Setengah orang dia mampu untuk jadi orang yang sangat baik, buat segala apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang pada keadaan-keadaan tertentu, ataupun ketika berada di tempat-tempat tertentu. Contohnya ketika berada di Mekah dengan Madinah, kita lihat orang itu mampu untuk tak tinggal, bukan tak tinggal sembahyang fardu, tak tinggal sembahyang sunat. Punya dahsyatnya seseorang itu mampu untuk menjadi hamba Allah yang hebat ketika berada di tempat yang mulia itu. Which is satu benda yang sangat baiklah. Takkan nak dah pergi situ pun nak buat jahat juga, mestilah buat baik. Tapi kemampuan dia untuk mengubah kehidupan dia sehingga mungkin boleh jadi sebelum itu dia tertinggal solat fardu. Maksudnya nak cukupkan solat fardu yang 5 itu pun berkira-kira juga. Tetapi bila di sana mereka bukan sahaja solat fardunya lengkap, solat sunat ba'diyah qabliyah dia pun lengkap. Tetapi bila dia balik daripada selesai buat umrah ke buat haji ke, tinggalkan Mekah dengan Madinah, balik ke tempat asal, kembali balik ke perangai asal, seolah-olah Tuhan itu hanya berada di situ sahaja. Bila dia balik, hilang segala takwa yang dia pegang itu. Kemampuan dia untuk baca Quran setiap hari, untuk dia solat, untuk dia sedekah setiap hari, itu hebat, sangat dahsyat bila dia berada di situ. Sama juga bila orang masuk dalam Ramadan. Berapa ramai yang mampu untuk daripada tak pakai tudung dia dalam Ramadan. Which is kita ulang sikit lagi, satu benda yang sangat baik perubahan itu. Cumanya apabila habisnya Ramadan, seolah-olah dia kembali balik ke perangai asal, seolah-olah nak katakan bahawa Tuhan itu hanya ada pada Ramadan je ke, sehingga menyebabkan dia meninggalkan takwa yang dia dah ada ketika itu, tinggal bersama-sama dengan Ramadan. Ramadan pergi, takwa dia pun pergi. Umrah dia selesai, takwa dia pun selesai. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata di mana sahaja kamu berada, haitsuma kunta, walau apa pun keadaan kamu. Setengah orang dia mampu untuk bertakwa ketika mana dia berada di dalam masjid dan surau. Hebat dia punya solat, hebat dia punya baca Quran, zikirnya bila berada dalam masjid dan surau. Tapi bila dia balik, dia singgah mall, dia singgah pasar, dia singgah taman, dia singgah itu, hilang habis takwa dia tadi. Seolah-olah nak mengatakan bahawa ketika itu sahaja perlu bertakwa, tempat lain tak perlu. Sedangkan kita tahu Islam ini bukan sahaja berada di masjid ataupun surau. Orang yang berada di dalam pasar, mereka juga perlu bertakwa. Kalau dia yang membeli, macam mana cara yang membeli yang betul dengan orang, macam mana cara membeli yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau dia orang yang menjual, macam mana cara orang menjual yang betul. Kedua-duanya memerlukan sifat takwa. Tidak mungkin orang yang
menjual itu, boleh untuk menjual dengan amanah dan tanggungjawab, melainkan kerana takwa yang ada dalam diri dia. Tidak mungkin orang yang membeli itu boleh membeli dengan penuh adab dan penuh peraturan, melainkan kerana takwa yang ada dalam diri dia. Jadi takwa itu bukan hanya ada di Mekah atau Madinah, bukan hanya ada di bulan Ramadan, bukan hanya ada dalam masjid, tapi ada juga ketika mana setiap pun kita berada, atau di mana sahaja kita berada, apapun keadaan kita, itu perlukan takwa. Ketika kita berseorangan di dalam bilik, berada di hadapan handset kita, perlu juga ada takwa. Macam mana takwa itu mampu melarang dan menghalang kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik, walaupun ketika itu kita berada di tempat nak tidur, bukan tempat nak sembahyang. Jadi takwa di sini Nabi tekankan bahawa kita perlu takwa pada setiap keadaan dan tempat kita berada. Baik, itu yang pertama. Kita pergi pada bahagian yang kedua. Nabi SAW sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi sebut mengenai, dan ikutilah perkara-perkara yang tak baik yang kita buat dengan perkara-perkara yang baik, kerana pahala ataupun kebaikan yang kita buat itu akan menghapuskan segala kejahatan yang kita telah lakukan sebelum ini. Manusia itu tidak lari daripada kesilapan, alpa, terlepas dan sebagainya. Kerana itu kita selalu sebut dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Mustahil kita kata seorang itu bila dia manusia dia tak silap, mustahil. Nabi Adam itu kesalahannya dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa kesalahannya dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Bukanlah nak kata mereka ni maksum, tapi kesalahan mereka itu dikecualikanlah. Cumanya dirakamkan sebagai satu pengajaran kepada kita yang membaca Quran, bahawa manusia itu tidak lari daripada perkara tersebut. Tapi Nabi kata sebaik-baik orang yang membuat kesalahan itu, dia bertaubat, dia insaf, dan dia kembali balik ke jalan yang lurus. Di sini Nabi bagi satu tips, kepada kita semua yang tidak pernah lepas daripada melakukan kesalahan. Orang istilah kita zaman-zaman dulu kita, ataupun sekarang ini pun, apa sahaja yang kita lakukan yang mungkin ada keterlanjuran, kesilapan, terbabas sikit dan sebagainya, Nabi sebut wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Selain daripada kita bertaubat, minta ampun, istighfar kepada Tuhan, kita perbanyakkan amal soleh kita. Contoh, ada orang datang, dia kata, Ustaz, saya ni dah 10 tahun tak puasa wajib, tak puasa Ramadan. Yalah, mungkin zaman dulu tak tahu ataupun itu begini sebagainya. Tapi bila dah insaf, bila dah datang hidayah tu, dia pun insaf, dia kata dah 10 tahun tak puasa Ramadan. Satu Ramadan ataupun 1 tahun 30 hari. Kalau 10 tahun maksudnya 300 hari. Katakanlah dia dah insaf, kemudian dia nak start puasa qada 300 hari. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan baru hari ke-100 dia jatuh sakit. Baki 200 shot tu nak buat macam mana? Ada lagi 200 tak puasa, ataupun lagi 100 hari dia tengah pulul qada. Satu hari ialah dia puasa, bukannya macam semayang 1 hari boleh 5 kali, puasa 1 hari je lah. Katakanlah hari ke-100 tu Allah tak tarik nyawa dia. Dia lagi 200 hari dia shot. Jadi selain daripada seseorang dia nak menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, selain daripada dia berusaha qada, kalau benda yang boleh qada lah, macam solat dan sebagainya, selain daripada dia berusaha untuk qada, dia juga mesti cuba sedaya upaya untuk memperbanyakkan amal soleh dia. Bukan hanya sekadar sembahyang, buatlah sedekah ke, baca Quran ke, apa sebagainya. Amal-amal soleh itu akan membantu menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi dia macam serampang dua mata lah. Kita kejar yang dah lepas-lepas tu, kita cuba nak ambil balik dengan kita qada semampu yang mungkin. Kita tak katalah kalau selagi mana Allah SWT terima kita punya qada itu, Allah terima. Tapi dalam pada masa yang sama, kita cuba juga semampu yang mungkin untuk kita perbanyakkan amal-amal soleh yang lain. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at. Sungguhnya amal kebaikan itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu.
Jadi kita buat macam-macam perkara yang salah, mungkin benda-benda yang terlanjur, benda-benda yang kita terbabas, maka selain daripada kita minta ampun dan istighfar, banyakkan amal soleh, banyakkan kebaikan-kebaikan yang lain semampu yang mungkin kita buat, kerana semua kebaikan itu kerana rahmat dan kasihnya Allah kepada kita, nakkan kita ni bertemu dengan dia dalam keadaan kita ni sangat kurang berdosa, sangat banyak pahala kita, rahmat dan kasih Allah, maka Allah limpahkan jalan kebaikan untuk kita, Allah mudahkan jalan pintu keampunan untuk kita. Jadi selain daripada kita cuba selain mungkin qada, kita juga amal soleh kita perbanyakkan, kerana itu akan membantu menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Adapun bahagian yang ketiga, Nabi sebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita ini hidup, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan menjadi manusia dan hidup atas muka bumi Allah, dan Allah takdirkan juga hidup bersama-sama kita ni makhluk-makhluk yang lain, manusia dan selainnya. Islam satu agama yang universal. Dia tidak hanya menceritakan hubungan kita dengan Allah, iaitu solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, itu hubungan kita dengan Allah. Islam juga mencakupi hubungan kita dengan manusia yang lain, hubungan kita dengan manusia yang lain. Mustahil seseorang itu masuk syurga hanya dengan dia jaga hubungan dia dengan Allah. Nabi SAW pernah membetulkan persepsi dan pemikiran sahabat apabila Nabi mengatakan bahawa seorang perempuan ini dia masuk neraka kerana dia menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Tu'zi jiranaha bilisaniha, dia sakitkan hati lidahnya, sakitkan hati jirannya dengan lidah. Maksudnya dia mencaci ke, memaki ke, cakap buruk ke, apa sebagainya lah. Hubungan dia dengan Allah, Masya Allah, hebat, marvelous kita kata, puasanya, sedekahnya, zakatnya, apa sebagainya. Tapi Nabi kata dia masuk neraka. Sahabat kata, macam mana boleh masuk neraka? Dahsyat dan solatnya, puasanya. Nabi kata kerana dia menyakiti jirannya dengan lidahnya. Maksud hubungan dia dengan manusia dia tak jaga, hubungan dia dengan manusia dia tak jaga. Maka seseorang yang nak masuk syurga Allah SWT, yang nak selamat di hari akhirat, dia tidak hanya perlu menjaga hubungan dia dengan Allah sahaja, itu tidak cukup. Dia kena juga memastikan hubungan dia dengan manusia itu terjaga. Dengan kata lain, kita kata akhlak itu kena baik. Sebab itu kita tengok Nabi SAW, dia cari orang masuk Islam ketika zaman baginda bukan hanya dengan Quran. Allah SWT bagi Quran kat Nabi, Allah bagi mukjizat dekat Nabi. Tengok bulan terbelah, tengok air keluar dari jari, tengok itu ini, macam-macam mukjizat yang Allah bagi. Tercengang-cengang orang Quraisy tu. Tetapi faktor yang terbesar juga yang menyebabkan orang masuk Islam pada zaman baginda adalah kerana mereka melihat akhlak Nabi SAW itu yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Penilaian akhlak Nabi itu bukan dilakukan oleh kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat. Kita selalu dengar, kalau kita nak tanya baiknya seseorang, kita tanya pada kawan, jangan tanya pada lawan. Sebab kalau tanya pada lawan, memang tak baiklah kita. Selalu kita dengar begitu. Tanya pada lawan, memang kita tak baiklah, sebab tu dia lawan dengan kita, sebab tu dia musuh kita. Kalau dia anggap kita baik, dia tak bermusuh dengan kita. Tapi tanya pada kawan, kawan mesti akan kata kita baiklah. Tapi dahsyatnya akhlak Nabi itu, pujian itu bukan hanya datang pada sahabat. Sahabat tu memang confirm lah akan puji Nabi, sebab dia sahabat, dia orang Islam. Mustahil orang Islam akan cakap benda tak baik tentang Nabi SAW. Tapi pujian itu datang daripada orang yang merupakan musuh Nabi SAW. Dan pujian daripada musuh itu, kita kata satu benda yang luar biasa. Luar biasa, sebab musuh tak akan puji lawan dia. Tapi ini datang daripada musuh Nabi SAW. Balah ada satu kisah Nabi SAW pergi perang, kemudian tapi tak berperang, macam tak berlawan lah, mereka surrender. Jadi Nabi SAW ambil dia punya harta dan sebagainya. Bila Nabi on the way nak balik ke Madinah, ada seorang itu, dia ikut Nabi SAW, tak puas hati lah. Dia ikut Nabi, dan Nabi SAW berehat di bawah sepohon pokok.
berehat, dan Nabi sangkutkan pedang Nabi di pokok tersebut. Sahabat tadi dia tengok Nabi sedang lelaki tadi yang daripada kaum yang ditawan tadi, dia ambil kesempatan itu, dia mengendap, dia datang senyap-senyap, dia ambil pedang Nabi SAW, kemudian dia hunus kat leher Nabi. Nabi terjaga. Kemudian dia kata, "May yamna'uka minni." Tadi boleh jangkau action, ramai-ramai datang tentera Islam, memanglah kami surrender. Tapi sekarang siapa yang boleh halang kau daripada untuk aku membunuh kau sekarang? Pedang kat tangan aku. Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah pasti akan jaga Nabi SAW. Allah pasti akan jaga Nabi. So, entah semena-mena pedang itu terlucut daripada tangan dia. Bila pedang itu terlucut pada tangan dia, logik akalnya kita tengah berlawan dengan musuh, tiba pedang terlucut kat tangan, takkan kita ambil bagi balik kat pedang? Tak betul. Baik macam orang tu, dia takkan bagi balik pedang tu. Nabi SAW ambil pedang tu, Nabi pula hunus. Sekarang Nabi kata, sekarang pula siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Kalau ikutkan logik akal, apabila seseorang itu dia telah di-trap, telah diancam, tiba-tiba bertukar 180 darjah, dia pula yang mengancam kedua, pasti dia tak akan lepaskan peluang itu. Sebab baru tadi dia diancam, kemudian entah macam mana tiba-tiba dia dapat peluang untuk mengancam balik orang tersebut. Pasti dia tak akan lepaskan peluang itu. Tapi Nabi SAW melepaskan pemuda tadi dengan syarat pemuda itu tidak akan menyertai tentera mereka, kaum mereka, untuk berlawan dengan orang Islam. Tapi pemuda itu tak masuk Islam. Bila dia balik ke kampung, balik ke kawasan dia kata, aku baru balik daripada bertemu dengan seorang jiran yang sangat-sangat baik. Perkataan tu sangat-sangat baik itu datang daripada orang yang baru tadi nak bunuh Nabi, tapi keluar perkataan jiran yang sangat-sangat baik, datang orang yang baru, datang daripada orang yang baru nak bunuh Nabi SAW. Menunjukkan bahawa musuh Nabi itu awalnya datang sebab dia musuh Nabi. Tiba-tiba dia melihat akhlak Nabi yang begitu dahsyat, begitu hebat, akhirnya tukar 180 darjah, memuji dan mengagumi akhlak Nabi SAW. Sebab itu kita kata contoh yang terbaik untuk kita menilai kita punya akhlak ni dah baik ke belum, contoh yang terbaik adalah Nabi SAW. Contoh benchmark yang terbaik adalah kita nak tahu akhlak kita ni dah bertepatan dengan Islam ke belum, dah sesuai ke belum dengan apa yang Islam suruh. Contoh yang terbaik adalah apa yang Nabi SAW tetapkan. Sebab itu kita lihat Nabi SAW itu hikmah yang sangat besar apabila Nabi itu diutuskan daripada kalangan manusia. Dan Nabi diutuskan di kalangan Quraisy. Quraisy ni tuan-tuan, bangsa yang kerjanya berperang. Asal slack sikit sahaja, bergaduh sikit, berperang lah dia. Dan bila orang yang dah terbiasa berperang, dia punya latar belakang itu tak sama, keras. Macam kita tengok, kita istilah kita, budak kampung dengan hari-hari main sungai, main itu, main longkang apa semua, dengan budak yang hari-hari duduk depan iPad dia. Dia punya latar belakang tu tak sama. Ketahanan dia, immunity dia, apa semua, jiwa dia semua tak sama, walaupun umur sama. Sebab cara mereka berkehidupan itu tak sama. Yang kawan ni lasak, yang kawan ni begitu begini, yang kawan ni tidak. Arab ini kerja kurang. Bila orang yang habitnya berperang itu, nalurinya, latar belakangnya, jiwanya itu keras. Seperti yang kita selalu dengar tentang Umar bin Khattab dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya dakwah dan juga akhlak Nabi SAW. Itu boleh melembutkan jiwa seperti Umar bin Khattab. Ada orang kata Abu Bakar lembut. Abu Bakar pun antara yang keras juga, tapi certain keadaan sahajalah. Tapi randomly orang Quraisy itu memang perangainya sebegitu. Ajaibnya akhlak Nabi SAW itu mampu untuk menyebabkan seseorang yang pada awalnya begitu memusuhi Nabi, akhirnya boleh tunduk dan mengagumi Nabi SAW. Sebagai satu contoh yang lain, kita ambil Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni salah seorang, dia bukan pandai berperang macam mana. Dia ni orang yang otaknya licik, kita panggil istilahnya lah, licik, muslihat banyak.
Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia masuk Islam, dia masuk Islam sekali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan lepas pembukaan kota Mekah. So Muawiyah ni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kita tahu sentiasa menjadi general perang lawan Islam. Bila dia masuk Islam, dia pula jadi general kepada Islam. Bila mereka masuk Islam, Amr bin Al-As dia otaknya pandai lah, geliga. So dia tahu sebelum ini dia banyak bermusuh dengan Nabi. Banyak musuh dengan Nabi. Antara musuh, kalau ikut keluarkan list tu, musuh-musuh Nabi, Amr ni antara top 10 lah. So bila dia masuk Islam, dia cakap dengan Nabi SAW, aku ada satu syarat. Syaratnya adalah dosa-dosa aku dihapuskan. So dia takut. Dia antara top list musuh Nabi. Dia takut walaupun dia masuk Islam, sebab punya teruknya apa yang dia buat sebelum ini menyebabkan dosa-dosa itu tetap ada dan tidak dihapuskan. So Nabi SAW kata, innal Islam yajubu ma qablah. Semuanya Islam, bila seorang itu masuk Islam, akan menghapuskan dosa-dosa dia sebelumnya, walau bagaimanapun dosa besar ke dosa apa ke, hapus segalanya. Wa inna taubata tajubu ma qablah. Sebegitu juga taubat menghapuskan dosa-dosa yang sebelum ini. Amr bin Al-As yang begitu dahsyat sebelum itu musuh Nabi, bila dia masuk Islam, dia ni tak duduk dengan Nabi lama. Masuk Islam saja Nabi tu jantan dia jadi governor di Oman. Sebab Nabi tengok dia ni orang bijak, orang ada akal, otaknya boleh guna. So Nabi tidak dudukkan dia di Madinah, terus jadi governor di Oman. So adalah sebelum dia duduk di Madinah jadi musuh Nabi. Masuk Islam, baru jadi sahabat, tidak hidup dengan Nabi, dihantar ke tempat yang jauh, tak duduk bersama-sama dengan Nabi pun. Hatta ketika Nabi wafat pun dia masih lagi berada di Oman. Tapi dia keluarkan satu hadis, disebut bahawa Nabi SAW, hadisnya dia menceritakan akhlak Nabi. Dia kata Nabi ni apabila Nabi bercakap, Nabi akan memandang straight sepenuhnya ke wajah orang yang bercakap tu. Kalau Nabi tengah bercakap dengan orang belah kiri, ketika itu Nabi memandang ke depan, Nabi akan palingkan wajahnya ke belah kiri dengan badan-badannya sekali untuk menghadap orang yang sedang bercakap tu. Walau bagaimanapun arahnya, Nabi akan putar, pusing untuk menghadap seterusnya. Amr bin Al-As, dia kata dia takjub dengan akhlak sebegitu dahsyat, sampai dia rasakan apabila dia sedang bercakap dengan Nabi, kesanggupan Nabi untuk mengubah arah badan dan wajah Nabi untuk menghadap dia ketika bercakap. Dia kata dia merasakan dia adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sebab dia kata kalau orang tak sayang seseorang, dia tak akan buat begitu dahsyat ketika bercakap. Dia bercakap je lah, tapi pandang lain, ataupun sengit sikit saja ke apa ke, tapi kesanggupan Nabi untuk menghadap dengan wajah dan badannya itu, dia kata orang ni tak buat melainkan dia sedang bercakap dengan orang yang dia paling sayang. Amr bin Al-As kata, aku rasa akulah orang yang paling Nabi sayang. Sedangkan kita tahu orang yang paling Nabi sayang adalah Abu Bakar. Kemudian ditanyalah soalan itu kepada Nabi, berani-berani tanya, sebab dia rasa mungkin aku ada dalam list lah kot. Dia tanya Nabi SAW, seperti yang dijangka. Nabi SAW sebut orang yang paling Nabi SAW adalah Aisyah. Kemudian Nabi sebut siapa lagi selepas itu. Bila ditanya, Nabi kata Abuha, isteri ayah Aisyah, iaitu Abu Bakar lah. Kemudian Umar, kemudian Uthman. Maksudnya dia tak ada dalam list. Tapi kenapa dia berani tanya soalan tu? Sebab dia begitu kagum dengan akhlak Nabi tadi tu, yang bercakap boleh menghadap dengan wajah dan badannya, sehingga dia yang tak hidup lama dengan Nabi, tak hidup lama dengan Nabi, malah dia hidup dengan Nabi, lebih banyak jadi musuh daripada jadi sahabat sebelum dia masuk Islam. Masuk Islam itu begitu tempat lain. Orang sebegitu pun boleh rasa kehebatan akhlak Nabi, apatah lagi orang yang menghabiskan hidup dengan Nabi berpuluh tahun macam Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. So dengan akhlak Nabi sebegitu mampu untuk membantu Islam sebar dengan lebih luas, dan kita mengambil faedah daripada hadis ini untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hak Allah SWT terjaga dan hak kita dengan manusia juga terjaga. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.